Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Marfuah daripada Hospital UiTM untuk membincangkan mengenai kanser paru-paru dan juga penyakit TB . Okey, ada message daripada Rose Aaron Rifki. Assalamualaikum Rose Aaron, hai. Okey, saya masih menunggu Dr. Marfuah untuk menerima invitation broadcast . Jadi seperti yang kita tahu penyakit TB adalah penyakit yang banyak berlaku di negara Malaysia . Negara Malaysia adalah berada di kalangan negara yang antara mempunyai kadar TB yang agak tinggi di Asia . Sebanyak 82 orang daripada 100,000 orang penduduk Malaysia menghidap penyakit TB. Okey. Jadi bila bercakap mengenai penyakit TB, bagaimana pula dengan penyakit kanser ? Adakah terdapat perkaitan antara penyakit TB dan penyakit kanser ini ? Jadi sebab itulah hari ini saya ingin menjemput Dr. Marfuah untuk bersama-sama membincangkan tentang penyakit kanser paru-paru dan perkaitannya dengan TB. Sekejap. Okey, Marfuah dah online. Sekejap lagi beliau akan menerima broadcast invitation saya. Okey. Jadi kita sudah pun share beberapa poin-poin penting yang kita akan bincangkan selepas ini . Antaranya mengenai tanda-tanda penyakit kanser . Okey, Marfuah ada dapat tak broadcast invitation daripada saya? Okey, alright. Alright, jadi Dr. Marfuah akan bersama-sama kita sebentar. Jadi kita akan terus kepada topik kita hari ini iaitu kanser paru-paru dan TB . Okey. Waalaikumsalam. Sekejap Sekejap. Okay, is it better? Yes. You can hear me, right? Okay, right. Mungkin as a start, you nak cerita sikit about yourself, where do you work, terus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya Dr. Marfuah Nizamuddin. So, saya pakar onkologi. Saya special sikit, saya bekerja di dua tempat . Satu di Pusat Perubatan UiTM dan saya juga praktis di Tuan Pemuka as a visiting oncologist. Kedua lah tempat praktis. Dan salah satu minat saya ialah dalam bidang kanser paru-paru. Okey, baiklah. Ada gema sikit, kita ada echo sikit. Okey. Jadi mungkin boleh cerita sikit tanda-tanda penyakit kanser paru-paru ni supaya netizen boleh lebih faham tentang simptom kanser paru-paru. Okey, tadi kalau kita tengok dari segi pasal simptom-simptom kanser paru-paru, of course kita guna paru-paru kita untuk bernafas. Jadi kebanyakan simptom kanser paru bergantung kepada basic deterioration of function paru. Jadi kalau kesan-kesan dia terutamanya ialah sukar bernafas. So itu yang paling utama. Tapi bila kita bercakap pasal kanser secara umumnya, so kanser ni dia jenis yang boleh merebak. So dia boleh bermula di paru-paru. Jadi kesan dia kepada paru-paru boleh ada kesan pada paru-paru. Bila dia merebak ke kelenjar boleh ada kesan. Bila dia merebak ke tempat lain, ke tulang pun berbeza kesan dia. Jadi when it comes to paru-paru, kesukaran bernafas disebabkan ketumbuhan itu sendiri. Kita boleh pesakit boleh dapat kesukaran bernafas disebabkan air dalam lapisan paru-paru, batuk yang tidak hilang-hilang, ataupun sometimes patient boleh dapat infection. So infection, chest infection, makan antibiotik tak better and then keep coming back with the same tanda kanser paru-paru. Batuk berdarah,
Dan bila kanser mula merebak ke tempat lain, ke kelenjar, boleh dapat ketumbuhan di bahagian leher. Kalau dia merebak ke tulang, as I said before, boleh dapat tiba-tiba patient dapat sakit, sakit belakang ataupun patah tulang mana-mana, ataupun bila dalam keadaan emergency boleh melibatkan pula kesan pada saraf tunjang. So kita panggil cord compression. So itu kesan. Jadi bergantung ke di mana kanser tu, di situlah kesan yang kita boleh tu, ataupun secara general kanser as a whole kita boleh dapat kesan kepada seluruh tubuh badan. Maknanya hilang berat badan tanpa sebab, boleh dapat kurang selera makan ataupun keletihan atau kelesuan yang tidak boleh di-explain. I see. Jadi maksudnya banyak simptom-simptom kanser paru-paru tu dia bergantung kepada di mana kanser itu merebak dan apa kanser. Jadi untuk pengalaman ramai pesakit TB yang juga mendapat kanser paru-paru. So dia ada special link between TB and lung cancer. Yang mendapat kanser paru-paru. So dari segi pesakit yang pernah ada TB berbanding dengan populasi biasa, mungkin kajian menunjukkan 10 kali ganda higher risk pesakit yang ada TB. And lung cancer patient sendiri pula ada higher risiko untuk develop TB juga. Nanti I think kita boleh bincang later kenapa this happens as well. I see. Jadi maksudnya memang ada berkaitan yang agak rapat penyakit TB dan penyakit kanser paru-paru ni Maksudnya penyakit TB mereka berisiko untuk mendapat kanser paru-paru di kemudian hari. Paru-paru juga boleh mendapat penyakit TB juga kemudiannya di kemudian hari Jadi baiklah, mungkin seperti yang kita sedia maklum TB adalah antara penyakit yang banyak terdapat di Malaysia statistik menunjukkan daripada 100,000 rakyat Malaysia 82 orang adalah pengidap TB di Malaysia. Jadi itu adalah antara angka yang agak tinggi menjadikan Malaysia adalah antara negara yang agak tinggi kadar penyakit TB-nya Jadi mungkin ada antara kita yang mempunyai saudara mara ataupun rakan-rakan yang pernah mengidap TB atau mungkin ada antara netizen yang sendiri pernah menghidap penyakit TB Jadi mungkin saya sekadar sharing lah sebagai doktor pakar paru-paru saya melihat ramai penyakit TB yang datang dengan simptom batuk berterusan hilang berat badan, kurang selera makan berpeluh-peluh pada waktu malam in fact pada hari Minggu yang lepas pada hari Sabtu yang lepas saya telah berjumpa dengan seorang pesakit TB muda lagi, umur 30 tahun perempuan, dia duduk selama 4 bulan. X-ray dia nampak macam ada keputihan sedikit bila kita buat scan nampak banyak keputihan itu dan ketika saya membuat bronkoskopi masukkan kamera ke dalam paru-paru ketika itulah baru nampak betapa dan positif Jadi ini adalah antara tanda-tanda pesakit TB Jadi mungkin Dr. Marfuah boleh share kenapa agaknya pesakit TB ni dia lebih mudah mendapat kanser paru-paru berbanding orang biasa. Umumnya kita tahu kanser adalah ketumbuhan yang tidak boleh dikawal. So dia macam daripada sesuatu sel yang normal, kita semua ada sel yang normal. So bila dia bertukar menjadi abnormal, dia akan develop sel-sel yang tidak normal dan makin berkembang menjadi kanser. So bila dalam keadaan penyakit TB, dia ada chronic scarring doktor yakin kan kita ada a lot of inflamasi. Jadi penyakit kronik yang sentiasa attacking the paru-paru itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan development of lung cancer. So itu adalah salah satu cara ataupun salah satu faktor bagaimana pesakit TB boleh dapat lung cancer. So continuous inflammation secara berterusan. Dan juga kita tahu kesan penyakit TB kepada paru-paru, you akan dapat scarring dalam paru-paru you. Parut So parut tu pun nanti boleh later on develop menjadi lung cancer. So kita dah ada macam kita
development tidak normal. I see. Okay, Marfuah ni ada sedikit pesanan daripada netizen. Netizen mengatakan suara agak putus-putus. Jadi Encik Azhar bin Muhammad Zakaria ni mencadangkan untuk kita jauhkan segala barang elektronik serta bahan bermagnet seperti speaker komputer bagi kekurangan audio. Jadi mungkin kita cuba offkan kot. I will off my PC. Okay. Okay, kita offkan any nearby electronic gadgets. Okay, I already off my PC. I pun dah switch off my my laptop. So is it better? Better. Okay, hopefully better. Okay tak? Audio okay ke sekarang Encik Azhar? Kita dah okay ke dari segi suara audio kita? Kita pun dah offkan semua. Okay, Alhamdulillah. Encik Zaid kata bagus. Thumbs up. I think it should be okay for audio. Alhamdulillah. Okay. Nak sentuh macam Dr. Yakin cakap tadi kan pasal all the symptom-symptom penyakit TB. Kalau kita tengok it's almost sama dengan lung cancer. Batuk yang berterusan, turun berat badan. So ini pun kadang jadi masalah juga dari segi diagnosis kan Yakin, sebab bila negara kita banyak ada kes TB, jadi kita punya first suspicion bila pesakit datang begini kita terus fikir this must be TB kan. Jadi ada kalanya ataupun kebanyakan lung cancer patient, especially yang muda-muda, sebab kita tak sangka penyakit lung cancer boleh terjadi dalam golongan yang muda. So they are delayed in terms of dia punya diagnosis because kita terlalu fokus on the TB punya diagnosis. So itu satu challenge lah saya rasa dari segi pakar perubatan dan juga pakar paru-paru dan juga pakar kanser. This is what kita selalu lihat juga. Dilema kita nak tentukan ini TB ke kan, sebab simptom lebih kurang sama kan, aktiviti lebih kurang sama gambaran dia. Ya, jadi dengan kita buat biopsi tu baru kita boleh betul-betul tentukan ya. Okey. Jadi mungkin Dr. Marfuah boleh share sikit kot bagaimana rawatan sakit kanser paru-paru secara umum ni. Okey, sebenarnya nak cakap pasal rawatan kanser paru-paru ni satu half an hour memang susah. Tapi apa yang penting untuk netizen tahu dan public tahu, mana-mana kanser pun secara amnya rawatan kita paling utama ialah apakah jenis kanser itu, number one. Number two, peringkat. That's very important. So ada pesakit kanser paru-paru stage 2 takkan sama rawatannya dengan pesakit kanser paru-paru stage 4. So sebab tu kadang-kadang ada pesakit yang dia dapat tahu biopsinya okay positif kanser, tapi kenapa banyak sangat test yang perlu dilakukan? Sebab kita kena pastikan what is the exact stage, because berbeza stage akan berbeza rawatannya. Of course makin tinggi peringkat kanser tu makin serius dan makin sudah lebih merebak daripada satu tempat ke satu tempat. Dan juga kita tengok jenis kanser paru-paru ni sekarang kita cakap pasal personalized treatment, rawatan yang tertumpu dan sesuai kepada setiap pesakit tu. Dan jenis kanser paru-paru ni bergantung kepada sel, kita ada small cell, kita ada non-small cell. Tengok jenis yang sesuai untuk pakai targeted therapy, mutation ke tidak, ALK mutation sesuai untuk immunotherapy ke tidak. So all this ada basically follow up test yang banyak sebelum kita decide whether patient ni sesuai menerima rawatan yang mana. Lagi satu, walaupun nanti sebab kadang-kadang kita baca kan pesakit dah pandai Google sendiri, okay tengok lung cancer stage 4 ini rawatan ni, tapi of course kita kena tengok juga kepada kesesuaian kepada pesakit. Ada pesakit memang kalau ikutkan rawatan yang disarankan ialah kemoterapi. Kalau pesakit berumur dan hanya terbaring di katil, of course kita kena take into account semua factors ni. Jadi secara amnya kalau untuk pesakit kanser paru-paru peringkat 1 ni maknanya kanser dia hanya kecil saja, hanya di paru-paru. Jadi kita perlu rawatan yang tertumpu di situ, localized therapy. Dan local therapy ada dua selalunya, either pembedahan. Jadi maksudnya modaliti rawatan. Ada beberapa jenis rawatan ya. Kedua, kalau peringkat kedua dan ketiga, okay, teruskan. Kalau masih boleh dibedah ya, maknanya dia tidak melekat kepada salur darah yang besar. Jadi selagi kita boleh operate, selalunya kita try untuk
operate the patient because itu bagi chance of cure yang paling tinggi. Tapi untuk kalau stage 1 tadi perlu satu rawatan saja, sama ada operation ataupun radio. Stage 2 dan 3 ni dia perlu lebih daripada satu. Maknanya kalau dia go for surgery followed by chemotherapy. Okay, untuk membantu keberkesanan surgery tadi ya. Dan kanser paru-paru stage 3 yang dah tak boleh dibedah. Maknanya dia melekat pada mana-mana, memang pakar bedah rasa tak boleh nak clear everything, dan rawatan dia adalah kemo dan radioterapi bersama. Okay? Dan bila kita masuk peringkat keempat di mana kanser paru-paru tadi telah merebak ke tempat-tempat lain, selalu amnya untuk kanser paru-paru dia selalu merebak ke otak, ke tulang, ke paru-paru lagi satu. Jadi secara logiknya kalau dia dah merebak ke banyak tempat, kita perlukan rawatan yang pergi ke seluruh badan. Okay? Jadi kalau rawatan yang ke seluruh badan kita panggil rawatan sistemik dan dia boleh hadir dalam banyak form. Okay? So it can be chemotherapy, injection chemotherapy, it can be targeted therapy ubat makan ataupun immunotherapy. Okay? Dan ini I think hari tu Dr. Yakin dah pernah berbincang dengan Dr. Diana palliatif, dan selalunya dalam stage 4 ni sebab kansernya dah merebak dan dia selalunya ada burden of disease yang tinggi dan lebih simptomatik, kita prefer kalau kita integrate palliative care, supportive care, membantu dia untuk dari awal walaupun menerima rawatan aktif, tapi masih juga kita minta jumpa pakar palliatif supaya hand in hand ya, rawatan aktif yang memperlahankan kansernya serta rawatan supportif yang membantu dia hidup dengan simptom yang kurang. Okay. Okay, ni ada sedikit komen daripada netizen dia, Shira Zah, dia kata my late niece passed away due to TB infection in intestines and it infected her brain, meningitis TB. Jadi memang betul ya Puan Shira, memang TB ni kalau dia merebak dia boleh menjangkiti usus ya, boleh menjangkiti otak ya. Jadi sebab itulah penting untuk kita segera mendapatkan rawatan ya, dan keputusan diagnosis TB itu, dan seterusnya perlu comply ataupun perlu makan ubat TB seperti yang disarankan ya, iaitu selama 6 bulan ya untuk menghabiskan kos ubat TB itu sendiri. Okey, nampaknya okey, jadi mungkin kita boleh terus kepada soalan yang seterusnya ya Dr. Marfuah. Bagaimana kita nak rawat yang pada masa yang sama turut menghidap TB? Maksudnya dia ada cancer. So dia ada concomitant TB. Okay. So again kita kena tengok kan, macam saya kata the first one is what is the stage of the lung cancer. Jadi bergantung kepada stage tu kita tahu apa rawatan yang diperlukan. Tapi kalau pada masa yang sama kita dapat tahu dia ada active TB, then the TB actually takes priority. Okay, yakin ya? So kalau because infection, kalau you ada active infection is dangerous untuk kita lakukan any rawatan kanser. Sebab kebanyakan rawatan kanser dia akan lebih bukan melumpuhkan lah, tapi merendahkan sistem imun dalam badan. So kalau you ada active infection, jangkitan kuman yang aktif, dia akan lebih teruk. So kita kena tackle the TB first selalunya. So kalau tadi macam rawatan pembedahan for example, tadi pakar-pakar mengatakan kita start dulu the anti-TB. Okay, anti-TB kan Dr. Yakin kata dia, Dr. Yakin lagi pandai lah. So 6 months of treatment, tapi during the active phase tu the intensive phase is the first 2 months. Is it Yakin? Aku tak tak tahu. Habiskan dulu kot intensive phase tu ya, maksudnya kita habiskan intensive phase at least 2 months, lepas tu baru kita boleh proceed dengan chemo ya Marfuah? Tak juga, sebab so you start dengan your active intensive phase, you start 2 minggu, 2-3 minggu. Okay, so masa tu dia dikatakan masa intensive phase the first 2-3 weeks, then your viral bacterial load will go down kan. So so after 2-3 weeks it's safe to do surgery, it's also safe to start chemotherapy. Okay? So kalau you yes 2 minggu. 2 minggu. Sebab kita pun tak nak tunggu lama. Pesakit lung cancer tak boleh tunggu 2 bulan. Ya betul. So then also kan kita tengok kalau pesakit yang perlu rawatan targeted therapy, ubat makan ya, which is generally lagi safe daripada chemotherapy, then the pakar mengatakan you boleh start together. Tapi monitoring is very important sebab anti-TB pun boleh menyebabkan radang dalam hati. Kita punya targeted therapy untuk kanser paru-paru pun boleh menyebabkan radang dalam hati. So kalau
pesakit normal yang start targeted therapy, kita pantau dia punya fungsi hati dia setiap sebulan. Maybe bila on TB treatment better kita monitor lagi closely, maybe every 2 weeks mula-mula. I Okay? see. So lebih closer monitoring ya dekat fungsi hati dia tu lebih Yes. Tapi untuk imunoterapi, sebab rawatan imunoterapi ni masih baru, so masih banyak yang kita tak tahu. Jadi ada pakar yang mengatakan is memang tidak safe untuk to start anti-TB and then give immunotherapy. So they would prefer macam kita withhold the immunotherapy dulu sebelum kita semasa dalam rawatan TB. Okey, sebab side effect dekat hati itulah ya. Jadi dua-dua boleh menyebabkan masalah. Ya, Jadi badan immunotherapy pun kita kan stimulate kita untuk immunotherapy, kita stimulate kita punya own immune system untuk fight the cancer. So it's the immune reaction and banyak perkara yang kita tak tahu. Macam saya kata percanggahan antara anti-TB dan juga immunotherapy. I don't think macam banyak yang dah diketahui sebab immunotherapy baru je hadir dalam rawatan lung cancer ni for the last maybe 5 years or so kan. Tapi macam untuk chemotherapy dan targeted therapy dah lama, dah more than 20 years, 50 years kan, 10 years or so. Right. Okey, ada soalan daripada netizen lah. Mafuah ni dia kata ada berapa jenis kanser paru-paru dan yang mana yang paling bahaya dan yang mana yang paling kerap berlaku ni kanser paru-paru ni? Okey, secara amnya bila kita cakap pasal kanser paru-paru, kita akan cakap dululah traditionally dan sampai sekarang pun kita cakap bergantung kepada sel yang kita nampak bawah mikroskop. Jadi kita ada satu grup kita panggil small cell, okey? Dan satu grup lagi kita kumpulkan semua yang lain dalam grup non small cell. Jadi small cell ni dia kurang, so grup yang non small cell ni lebih banyak dan small cell ni dalam 25% saja, tapi prognosisnya lebih tak berapa bagus lah, prognosis lebih teruk berbanding dengan yang non small cell. Tapi yang small cell ni kalau kita bagi dia kemo, dia memang macam cair. Dia very responsive to chemo. Cuma dia punya relapse lepas kita bagi kemo, walaupun dia cair, dia datang balik tu dengan cepat juga. Sebab tu small cell ni prognosis dia worse compared to non small cell. Dan bercakap pasal yang non small cell, group non small cell ni dia ada banyak lah. Ada yang paling common adenocarcinoma, kita ada squamous carcinoma. Tapi nak cakap pasal yang mana dangerous ni, dia susah sebenarnya nak cakap. Kalau bagi saya dangerous ni when it comes to satu stage, macam saya kata, of course stage 1 bandingan stage 4 lagi dangerous. Sebabnya kanser tu sudah merebak dan dah banyak simptom pada tempat-tempat lain. Then that's also macam tengok kalau antara stage 4, satu stage 4 patient dengan satu lagi stage 4 pun berbeza. Yang stage 4 yang banyak organ-organ dah kena lebih serius daripada, lebih dangerous banding dengan orang yang ada cancer stage 4 tapi hanya di paru-paru punya lapisan sahaja. Then of course dari segi danger tu it comes to kita boleh bagi rawatan tapi siapa yang akan respon pada rawatan pun kita tak ada control. Okay? So dos yang kita bagi kemo yang sama, peringkat kanser yang sama, sel yang sama, dia punya respon kepada rawatan dan dia punya side effect pada rawatan berbeza. So very personalized, so susah. Kadang-kadang ada pesakit suka kata saya punya sepupu pun kanser ni juga, buat kemo juga, tapi kenapa dia macam ni. So it is dia punya respon tu sangat individualized sebenarnya. So those yang ada kanser paru-paru dan kita bagi rawatan dan tak respon sebab bila kita bagi kemo ke rawatan kita boleh dapat 3 respon. Satu, dia mengecut, alhamdulillah, atau hilang. Dia stay the same, nombor 2, itu pun bagus, maknanya kita berjaya kontrol. But those yang macam bagi rawatan tapi kansernya terus merebak macam tak dengar cakap macam tu, to me that is the dangerous one. Jadi maksudnya ada berbagai-bagai bentuk respon terhadap kanser paru-paru tu ya, dan setiap pesakit berlainan respon terhadap rawatan. Boleh nak sama ratakan pengalaman orang dengan pengalaman kita ya, lain orang lain responnya ya. Okey. Dia ada juga soalan tentang palliative care ni Dr. Marfuah. Bilakah pesakit perlukan oksigen, berapa banyak kosnya, macam mana untuk mendapatkannya? Okay, so macam berbalik kepada tadi kita cakap pasal tanda-tanda penyakit kanser paru-paru ialah kesukaran bernafas.
Jadi selalunya untuk pesakit kanser paru-paru peringkat awal ni mungkin tak berapa banyak keperluan oksigen. Tapi semakin kanser tu makin involve paru-paru makin besar, makin dah banyak kali rawatan tapi masih progres. So keperluan oksigen dia akan bermula dan selalunya dia berterusan. So katalah at one point patient tak perlu oksigen, lepas tu after a while dia punya kanser makin besar, okay, dan dia perlu oksigen, dia dah sudah memerlukan oksigen tapi mungkin tak perlu setiap masa. Once dia dah perlukan oksigen tu, most of the time they will need the oxygen sampai bila-bila lah sebenarnya. Dan dia as cancer progresses, dia punya keperluan concentration oksigen pun makin lama. Dulu kalau 3 liter cukup, after 1 or 2 months mungkin dia perlu 5 liter. So bagaimana untuk kita dapatkan oksigen ni? Selalunya untuk pesakit kanser sendiri kita memang akan boleh predict that dia perlukan oksigen, atau once dia dah perlukan oksigen, perlu masuk ward dan perlu oksigen, kita nampak kita tak boleh biarkan dia tanpa oksigen, kita akan terus refer untuk keperluan oksigen. Okey, bagaimana nak dapatkan ni, di mana semua ni, kita tengok juga golongan pesakit tu. Kalau pesakit tu jenis background dia bukan berkemampuan, of course kita ada hospice untuk kita pinjamkan. Kita boleh refer social welfare juga untuk mendapatkan oksigen tanpa perlu bayar terlalu tinggi atau tanpa bayaran. Kita bergantung pada pesakit. Pesakit yang berkemampuan, kita ada dua option. You can either beli, okay. So beli is a one-off payment, selalunya cost dia sampai RM1,000 jugalah. You beli and then maintenance dan tambahan oksigen tu dia akan kira satu package lah. The other option is sewa. Sebenarnya kami kebanyakannya kita basically recommend patient to sewa. So kalau untuk sewa dia boleh bergantung lebih kurang am dia dalam 300 ke 400 sebulan, bergantung kepada keperluan oksigen dia. Jadi maknanya kata sebulan orang ni pakai, dalam seminggu dia pakai tiap-tiap pagi saja atau tiap-tiap malam saja, tak perlulah mungkin tambah oksigen dia dalam masa terlalu cepat. So tapi secara am dia dalam 300 ke 500 sebulan. Dan dari mana boleh dapatkan ni? Satu, kita boleh tolong refer. Satu lagi, all the private ambulances pun ada servis oksigen, servis home oksigen, dia boleh tolong arrange. Mana-mana farmasi yang besar-besar ataupun medical equipment punya kedai, you boleh approach untuk dapatkan oksigen. So sebenarnya banyaklah, tapi kalau pesakit yang memang bawah follow up kita kan sama yakin kan, I'm sure kita dah always direct the patient how to buy ataupun rent oksigen. Ya, jadi maksudnya kita ada banyak sumber-sumber untuk dapatkan oksigen ni, ya, dan bergantung kepada sejauh mana kanser tu dah merebak ke paru-paru yang menentukan banyak mana oksigen yang mereka perlukan, ya. Okay, ada soalan daripada Encik Said Muhammad Alias, ya. Dia kata kesan rokok juga boleh jadi kanser paru-paru ke? Ya, memang betul, ya. Rokok memang telah dibuktikan, ya, antara punca utama kanser paru-paru, ya. Memang banyak beribu-ribu juta kajian telah pun dijalankan. Jadi seluruh dunia memang menunjukkan rokok adalah antara punca utama kanser paru-paru. Jadi sebab itulah para doktor di seluruh dunia memang sangat-sangat mengharapkan, ya, dan juga berhenti merokok kerana memang rokok adalah bukan kanser punca paru-paru utama je, kanser. 20 jenis kanser. Yes. Betul. So kebanyakan kanser memang disebabkan merokok, ya. And lebih daripada kebanyakan masyarakat kan risau pasal gula dan kanser. Ini lagi penting, smoking dan kanser memang terbukti, okay? Daripada kita risau pasal gula, baik kita risau pasal smoking. I see, ya, betul kan. Jadi untuk para perokok di luar sana, berhentilah merokok, ya, kerana memang telah dibuktikan ya, rokok memang boleh menyebabkan kanser paru-paru dan juga kanser organ-organ yang lain juga. Ya, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung sesi, ya. Mungkin Marfuah ada kata-kata pesanan buat netizen berkenaan kanser paru-paru? Okay, saya rasa saya bukanlah doktor yang paling popular. Semua orang pun tak nak jumpa saya. Tapi saya rasa yang penting, kalau saya ada satu perkara nak sampaikan, mungkin jangan takut bercakap pasal kanser, sebab kita nampak makin banyak kes kanser dalam di kalangan masyarakat sekarang. Saya rasa 5 tahun akan datang pun makin banyak. Jadi
kalau kita masih terus ada stigma pasal kanser, pesakit pun jadi takut untuk tampil ke hadapan. Jadi pesanan saya yang nombor satu kepada yang bergejala. Kalau you ada gejala tapi yang tak baik yang jangan tunggu, tampil untuk pemeriksaan. If you're not getting better, it's getting worse, makin tak ada masa yang you symptom free, then it is something that you need to check. Kepada yang sudah ada diagnosis kanser, berbincanglah dengan pakar anda untuk rawatan yang terbaik. Tolong tanya pada yang arif, sebab saya faham ramai yang kecewa, ramai yang stres bila ataupun rasa dapat diagnosis kanser ni macam sampai tak boleh nak. It is normal, itu satu perkara yang normal. Tapi kita kena tahu having cancer doesn't mean that your life ends. Okay, apa yang kita boleh buat pakar-pakar kanser, pakar-pakar lain is to try to help you live with cancer. Okay, saya ada pesakit kanser stage 4 kanser paru-paru stage 4 yang lepas diagnosisnya dan kita bagi dia kemo sebab dia tak sesuai untuk ubat makan semua tu. So she went through chemo, habis chemo she went back as a law professor masih mengajar. Lepas 6 bulan dan kansernya datang balik dan dia chemo balik dan lepas dia chemo balik dia better lah so she get better walaupun kansernya tidak boleh she's not cured from the cancer, but then she went back to living her life, pergi ke Turki present paper dan lepas tu kembali. Okay, so ramai orang bila dengar okay lung cancer, okay that's it, that's the end. I do have patient yang small cell pun lepas chemo kembali ke gym untuk terus hidup macam biasa. So don't talk to us. Of course kita takkan push you, kita tak pernah paksa patient untuk membuat rawatan. Okay, dan kepada yang mengenali rakan atau saudara mara yang ada diagnosis kanser, be supportive. Okay, tapi tolong hindari diri anda daripada recommendation suplemen-suplemen yang belum kita tahu kesahihan keberkesanan dia. Suplemen-suplemen ni tidak menggantikan rawatan yang sebenar. Rawatan kanser kita dia bukannya hasil daripada satu malam punya pemikiran. Okay? It is through clinical trial, berpuluh-puluh, berjuta-juta ribu patient yang telah ditest. So itulah saya punya pesanan kepada semua. Banyak-banyak atas pesanan yang sungguh bermakna berinformasi Jadi semoga para netizen di luar sana dapat mengambil manfaat daripada sesi pada kali ini yang berkenaan kanser paru-paru dan juga TB. Dari sudut penyakit TB, pesanan saya ialah untuk pesakit TB di luar sana, makanlah ubat TB sehingga habis ubat TB rawatannya 6 bulan. Jangan sampai pesakit TB mereka makan selama sebulan, lepas tu rasa dah okey, dia stop sendiri ubat TB tu Jadi kebanyakan mereka datang semula penyakit TB tu. Jadi untuk elakkan TB berulang ataupun TB merebak ke organ-organ lain, habiskan rawatan TB anda paling kurang selama 6 bulan Okey, jadi alhamdulillah mungkin setakat ini dulu kita punya sesi perkongsian mengenai kanser paru-paru dan TB Terima kasih banyak Dr. Marfuah atas kesudian meluangkan masa dan juga share kanser paru-paru untuk semua insya-Allah. Terima kasih Yasmin kerana menjemput Sama-sama. Terima kasih kepada netizen juga kerana sama-sama membincangkan mengenai isu penyakit TB dan kanser paru-paru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.